السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam ini disambut oleh hujan lebat. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita masih lagi dalam bab al-hilmi wal anati wal rifqi. Bab menjelaskan tentang sifat akhlak al-hilm, yakni penyantun, sifat penyantun. Wal anati, al-anat ni maksud lawan bagi sifat gopoh lah. Al-anat dia lawan bagi sifat gopoh, maknanya tenang. Warifq, dan sifat berlembut, rifq. Kita dah baca ayat-ayat dia itu. Jadi dia punya hidayatul ayat pula, maknanya petunjuk ataupun pengajaran daripada ayat-ayat yang pernah kita baca pada bulan lepas. Daripada tajuk ni, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah bagi Riyadhus Salihin, kitab dia Ar-Rawh wa Raihan, dia kata al-insan, manusia, alladhi huwa ahlun lil afwi yu'fa anhu, manusia yang sifat dia adalah memberi kemaafan, maka orang macam ni diberi maaf pada dia, diberi kemaafan pada dia. Sifat dia suka memberi maaf dan dia akan diberi maaf. Kerana bila dia dalam kesilapan, sebab manusia ni tidak sunyi daripada salah dan silap. Setiap kita mesti ada salah, setiap kita mesti ada silap. Jadi kita tak boleh naik ego lah. Tak boleh naik ego, nak benci orang, nak marah orang. Sebab kita sendiri pun maknanya memang selalu buat silap. Bukan jarang-jarang, selalu. Jadi bila kita selalu buat silap, kita maknanya bila ada orang buat silap dengan kita, kita maaf lah. Kenapa kita susah nak bagi maaf pada orang? Jadi ini, kalau susah nak bagi maaf pada orang ni, ini bukan sifat kita panggil orang-orang beriman lah. Bukan sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang maha pemurah tu kan. Tidak begitu. Jadi adapun manusia yang dia memang perangai tak baik, syirir, yang mana kemaafan yang diberikan kepada dia akan menambahkan kejahatan dia. Kita bagi maaf kepada dia, jadi kemaafan yang kita beri itu menambahkan kejahatan dia. Macam orang kata, orang Melayu kita kata apa? Susu ku beri, tubah dibalasnya. Kita bagi susu, dia bagi tubah balik kat kita. Ini pepatah Melayu kan. Jadi orang macam ni, denda terhadap dia itu, denda terhadap dia, hukuman terhadap dia ataupun hukuman ke atas dia lebih aula dari memberi maaf kepadanya. Kemaafan yang dituntut itu, kata Syekh, adalah yang akan berlaku ke atasnya kebaikan. Dia panggil ma tarattaba alaihi salah. Maksudnya bila kita bagi maaf dekat dia, dia akan jadi baik dengan kemaafan tersebut. Ini orang yang layak kita beri kemaafan kepada dia tanpa kita nak denda dia kan. Gitu. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
li Asyaj Abdul Qais. Nabi kata kepada seorang sahabat yang bernama Asyaj Ibn Qais, Nabi kata, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-anat. Nabi kata, sesungguhnya pada engkau ada dua sifat yang Allah suka sifat tersebut, iaitu sifat penyantun dan sifat tidak gopoh, sifat tenang. Jadi Al-Asyaj bin Qais ni, dia datang bersama dengan rombongan daripada kampung dia, kabilah dia, untuk bertemu dengan Nabi SAW. Jadi mereka ni dalam ramai-ramai tadi, bila sampai di Madinah, mereka tak sempat nak letak barang mereka dah, kan? Tak sempat nak rehat dah, kan? Sampai-sampai letak barang terus pergi cari Nabi SAW, dalam keadaan comot-comot, dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan berdebu, kan? Kan musafir ni, bila kita musafir ni, kita dalam keadaan tak terurus, kecuali kita dalam kereta BMW ke apa, kan? Duduk di belakang, kan? RNR pun kita tak turun, kan? Baju kita pun tak berkedut, turun dalam keadaan macam kita naik kereta tadi, contohnya lah. Itu lain lah. Ini orang musafir dengan kuda, dengan unta, kan? Kena tiup, angin kuat lagi, angin padang pasir, tiup, bawa debu-debu, kan? Debu tu kena muka dia, kena rambut dia, kena pakaian dia, kan? Jadi tak selesa. Lepas tu terus pergi jumpa Nabi SAW. Maknanya dalam keadaan macam tu. Tapi Al-Asyaj bin Qais ni dia relax tu, relax. Dia sampai-sampai mereka pergi pekat, pergi kalut, pergi cari Nabi SAW. Dia sampai-sampai dia letak barang dia, susun barang dia, kan? Dia bersihkan diri dia apa semua. Dia pakai kemas-kemas, kan? Nampak segak. Barulah dia jalan pelan-pelan pergi jumpa Nabi SAW. Orang lain dah jumpa dah tadi, dia tak jumpa lagi. Sebab apa? Dia nak jumpa Nabi SAW dalam keadaan dia tu kemas, segak, jadi dia pun jumpa Nabi SAW. Maka Nabi kata dekat dia ni, kamu ni ada dua perangai yang Tuhan suka, al-hilmu, sifat penyantun, yang jenis bukan sifat pandai barang ni. Dia tak erti marah dengan orang, orang buatlah apa pun dekat dia, nak bagi dia marah, dia tak marah. Itu sifat al-hilmu. Satu lagi sifat al-anat. Al-anat di mana ya? Relax, tenang, tidak gopoh, tidak kelang kabut, tenang. Sifat ni Tuhan suka. Dan dia pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, saya reka sendiri ke? Allah Ta'ala cipta saya macam tu, kan? Hal ajabala alayya, adakah Allah Ta'ala yang cipta saya macam tu, ataupun memang saya usaha buat sifat tu macam tu? Nabi kata bal, kan? Jabalaka alaihi au kama qala sallam, bahkan Allah cipta engkau macam tu. Memang perangai dia macam tu, Allah cipta dia macam tu, sifat dia. Jadi sifat terpuji ni, sifat al-hilm ni, maknanya bukan semua orang ada. Jadi kita nak kena, hak tak ada ni kita kena usaha buat. Kita kena jihad. Itu panggil jihad, kan? Jihad lawan diri kita ni, satu nombor satu. Kalau diri kita pun tak nak jihad, nak lawan Israel macam mana? Kan? Lawan dengan Eliok lah, kan? Dekat demonstrasi boleh lah, bukan kenapa. Ni. Jadi maknanya jihad lawan nafsu diri, maksudnya dia lawan. Tapi benda ni bukan senang lah. Bila kata jihad tu, dia bukan senang, dia payah, susah, kan? Dia nak kena mari sifat sabar. Al-hilm dia ada padanya sifat sabar, kan? Jadi sabar ni satu benda yang payah. Kita tak tahu nilai sabar itu, melainkan kita diuji dengan kesabaran kita, baru kita tahu nilai sabar tu mahal, susah. Bukan benda yang kita cakap dengan lidah kita macam tu sabar. Bila diuji kita dengan suatu perkara, supaya kita bersabar, masa tu kita tahu langit tu tinggi mana, kan? Ada dia. Dan hadis riwayat
Muslim. Jadi hadis ni kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam pengajaran hadis, dia kata isbatu sifatil hubbi lillah. Hadis ni menetapkan sifat cinta bagi Allah, sifat sayang bagi Allah. Maksudnya Allah ada sifat sayang, Allah ada sifat cinta. Tentulah sifat cinta dan sayang Allah itu yang layak bagi kebesaran dia, tidak menyerupai makhluknya. Makhluk ada sifat sayang, Allah ada sifat sayang. Sama ke? Mana sama? Kan? Dia layak bagi kebesaran Allah. Sifat sayang Allah tu macam mana? Allah sayang semua hamba dia, tapi hamba tu tak sayang diri sendiri. Kerana Allah sayang hamba tu lah Allah hantar Rasul demi Rasul daripada Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah sayang, Allah suruh Rasul tadi sabar, berdakwah kepada kaum dia. Allah ajar macam mana Rasul tu dia kena cakap dengan kaum dia. Ya qaumi. Allah tak suruh Rasul kata ya ayuhan nas. Allah tak suruh Nabi Nuh kata ya ayuhan nas, tapi kata ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Hai kaumku, supaya mereka ni dengar. Bila dengar aku tu maknanya aku tu daripada kalangan kamu, aku sayang kamu. Kan? Kalau sebut ayuhan nas mana seolah-olah dia orang lain, bukan daripada kabilah kita, bukan daripada suku kita. Ini dia. Jadi hadis menetapkan sifat cinta bagi Allah. Lah yang lain Nabi kata SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah bila Allah cinta satu kaum, Allah akan uji dia. Satu riwayat kata innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah bila Allah cinta seseorang, Allah akan uji dia. Dia macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Ada ujian berbentuk kesenangan, kemewahan. Ada ujian berbentuk kepayahan, tapi asal ujian ni berbentuk kepayahan. Sebab tu Allah kata wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan uji kamu dengan keburukan, kesakitan, kepayahan, keperitan, kesempitan, ketakutan, wal khairi dan kebaikan, kaya, mewah, senang, lenang. Ujian. Macam kita di Malaysia ni kan, Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kemewahan, air melimpah-limpah, turun pula hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Limpah-limpah. Nak tengok melimpah lagi rezeki, tunggu bulan Ramadan. Mata-mata tempat ada orang jual makanan warna-warni. Kalau pergi pasar Ramadan tu kan, rambang mata. Masuk pasar tangan 12 ada 5 jari lah. Kan? Keluar pasar 5 jari ada benda gantung plastik. Kan? Kiri kanan 5 jari ni terbangkan cincin plastik. Segala. Okey. Nak rakat sikit lah. Lepas tu tarawih jam lah. Ya, ini cerita dah. Tak lama lah. 2 bulan ni lah. 2 bulan kot, insya-Allah. Ni Rejab dah kan? Ya, Syaban, Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai Ramadan lah, insya-Allah. Dan lepas Lailatul Qadar. Ada kawan kita mati kemarin, tak ada lah. Ya. Jadi kita mudah-mudahan dapat lagi, insya-Allah. Kemudian lagi pengajaran hadis. Nak cerita kata tanawwul akhlaq. Akhlak ni macam-macam jenis. Akhlak ni, kebaikan ni macam-macam jenis. Kan? Ada jenis sifat lembut, penyayang, kan? Pemurah, kan? Pemalu. Apa lagi? Kan? Akhlak ni macam-macam jenis lah. Jadi ada di antaranya dia asal dia memang Allah Taala cipta orang tu macam tu. Dia mana jenis pemalu. Malu kan? Nak cakap kita pun suara tak terbit.
malu nak cakap. Ini tu. Dan di sana ada antaranya akhlak yang kita kena usaha, dia panggil muktasab. Muktasab ni akhlak kita kena cipta dia. Kan? Itu yang Nabi SAW datang ajar tarbiyah akhlak para sahabat kan. Dulu sahabat orang yang garang, pembunuh, pemarah, sebahagian sahabat kan. Contohnya Al-Ansar lah. Al-Ansar tu mereka ni kebanyakan mereka kalau hal lelaki tu kan memang kaki perang. Mereka perang 500 tahun perang antara Aus dengan Khazraj ni. 500 tahun gaduh. Nah, Nabi SAW sampai ke Madinah, baru mereka berhenti bergaduh. Last battle Yaum Bu'ath, perang Bu'ath, ramai mati kan. Handal-handal, pendekar-pendekar, panglima mati habis masa tu. Nabi sampai ke Madinah, baru Nabi satukan mereka tadi kan. Mana lepas tu mereka jadi apa? Mereka jadi kena puji dalam Quran lah. Dekat 100 ayat apa lebih kurang macam tu, Allah Ta'ala puji mereka kan. Sahabat tu Allah puji. Kita baca Quran lah, dengar Allah puji sahabat. Al-mu'minun mereka lil ahdi, maksud dia as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ada dia. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa akhlak ni kita boleh ubah-ubah dia. Akhlak ni boleh diubah, boleh dibuat, boleh direka, diusaha akhlak ni. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka belajar akhlak daripada Nabi SAW, dan akhlak Nabi SAW adalah daripada Al-Quran. Aisyah kata kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi SAW Al-Quran. Senang kan? Ya. Itu dia. Jadi kalau akhlak ni tak boleh berubah, Syekh kata rahimahullahu ta'ala, maka tak ada manfaatlah peringatan al-mawa'iz. Nabi SAW bagi peringatan kepada para sahabat kan. Nabi bagi ceramah dekat sahabat, bagi galakan untuk bersedekah kan. Nabi SAW kisah hadis yang kita baca, kabilah Mudar mari kan dalam keadaan tak ada apa, ada pakai kulit binatang je, tak ada kain, tutup badan yang kulit binatang je, sambil bawa pedang gantung di leher pedang tu kan. Miskin sungguh, kain tak ada. Ambil kulit dah, kulit haiwan tadi, bawa kain, ambil tengok, sedih sangat. Nabi masuk dalam rumah SAW, Nabi keluar balik, masuk dalam rumah siapa nak tengok kuku ada apa dalam rumah, tak ada apa, keluar tangan kosong. Maka Nabi naik khutbah, Nabi mimbar, Nabi khutbah, Nabi bagi galakan kepada bersedekah. Siapa pun buat tak tahu kan. Jadi muka Nabi SAW berubah macam nak marah, tengok orang buat tak tahu apa yang dia cakap tadi kan. Tiba-tiba seorang Al-Ansar balik rumah dia pergi ambil emas ke perak ke tu, satu apa ni tapak tangan dia buat macam tu kan. Maknanya sampai tangan dia tak mampu nak bawa emas perak tadi kan, emas atau perak lah, dia hulur pada Nabi SAW. Jadi Nabi ambil. Lepas tu orang lain tengok, pakak bangun habis, semua pergi balik rumah ambil sampai jadi ada satu guni makanan, bukan satu guni lah, satu lungguk makanan, satu lungguk pakaian kan, emas perak lagi. Tu cerita Nabi bagi galakan. Dia kata akhlak yang kedekut ni boleh berubah jadi pemurah. Kadang-kadang kita ni duduk fikir nak makan esok apa, kalau aku bagi hari ni esok nak makan apa. Kita pun tak tahu esok tu hidup lagi ke tak. Kita ni takut sungguh, takut dengan rezeki. Fikir Allah macam mana ni kan, duk macam mana benda tu tak ada fikir. Tuhan tulis dah untuk kita, kita beriman benda tu dah, beriman dah. Rezeki esok nak makan apa esok pun belum tentu ada lagi. Kalau ada pun belum tentu untuk kita esok tu kan, mungkin untuk orang lain. Itu cerita dia. Jadi kita nak takut apa? Baik. Kemudian hadis menggalakkan kita ni maknanya bersifat
tidak dia panggil tidak gopoh lah, kan? Maknanya nak buat sesuatu fikir dulu, tengok dulu. Macam Al-Ashaj bin Qais tadi lah, tenang kan, relax nak buat apa ni, habis dah semua, tak nak buat apa dah, barulah dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak ni akhlak yang terpuji lah. Tapi tengok jugalah, maksud bukan maksud kita tidak gopoh ni slow. Jangan faham macam tu. Slow berjalan sampai bas tinggal. Kan orang kata cepatlah sikit. Bas nak berjalan dah, dia duk slow. Ni bukan akhlak terpuji. Ni menyusahkan orang. Jadi maknanya kan, tengoklah keadaan kan. Jangan bukan makna tenang ni bukan maksud slow. Slow ni kan, slow punya faham kan. Jadi sampai kena tinggal bas. Lepas tu janji dengan orang pukul 8. Slow punya pasal 8.30 tak sampai lagi. Ni bukan terpuji, ini akhlak tak bagus. Kan? Gitu dia. Bukan maksud jalan nak rebah tu tak. Umar radhiyallahu anhu tengok orang jalan lembek, dia tampak orang tu. Jangan hinakan kami ni kan. Kemas sikit jalan. Jalan pun orang tak larat nak reban. Gitu. So kemas, bukan maksud dia. Jalan kemas ni bukan maksud dia sombong. Kan? Itu dia. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni lemah lembut, rafiq, dan sukakan kelembutan pada segala perkara. Hadis ni kalau panjang dia cerita kan, Yahudi ya, dia mari kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata assalamu alayka ya, assalamu alayka ya Muhammad. Assam ni makna apa? Al-maut, mati kau. Gitu kan. Aisyah dengar, Nabi jawab waalaikum. Nabi jawab SAW, waalaikum. Aisyah dengar, Nabi Aisyah kata apa? Waalaikumussalam wal la'nah. Macam itulah. Ke atas kamu kematian dan laknat daripada Allah Ta'ala. Nabi tegur. Aisyah kata, dia berkata ya Rasulullah. Nabi kata, aku dah jawab dah. Nabi kata, aku dah jawab dah. Waalaikum. Mereka doa kematian, keburukan ke atas Nabi. Nabi jawab waalaikum. Dan ke atas kamu, mereka yang kena doa Nabi SAW. Tapi Aisyah geram kan. Dia sambung lagi. Assam waalaikumsalam, maut juga ke atas kamu, dan laknat Tuhan sekali. Double lah. Jadi Nabi tegur Nabi kata jangan macam tu. Yang ni kata innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Nabi tegur Aisyah. Nabi ajar Aisyah radhiyallahu anha akhlak. Kita kalau naik kereta orang tunjuk nombor, mungkin kita angkat kaki ikut tikar. Buka tikar kereta, ulur kaki keluar. Kan? Tengok kaki palsu, tak apa lah. Itu dia. Baik. Wa anha, dan dari Aisyah juga radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni rafiq, kan? Mahal lembut. Dia sukakan kelembutan. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah Ta'ala bagi kepada kelembutan itu, kan? Apa yang Allah tidak beri kepada kekasaran. Maksud pahala, kebaikan, balasan. Kan? Tadi. Wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu, dan tidak diberikan kepada selainnya. Seperti mana apa yang Allah berikan kepada ar-rifqu itu, kelembutan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi sifat pada berlembut itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dekat Allah cinta, manusia pun suka. Manusia pun suka. Jadi dia termasuk dalam makarimil akhlak lah, akhlak yang mulia, dan padanya terdapat pahala yang besar.
Dan daripada Aisyah juga radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kata Nabi sallam, sungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiaskannya, dia akan mencantikkannya, dia akan mengindahkannya. Kelembutan itu. Hadis nombor 635. Nombor hadis kalau tengok dalam kitab 635. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah dicabut sifat lembut itu daripada sesuatu melainkan ia akan mengotorinya atau menghinakannya. Jadi maknanya begitu. Ini bab akhlak lah. Sifat arifq. Kemudian hadis seterusnya an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, bala a'rabiyyun fil masjid. Satu Arab Badui, Arab kampung, Arab yang datang daripada pendalaman. Kan? Maksud dia jenis orang kata apa? Jenis hati kering Hati kering jenis ikut suka nak buat. Dia berasa nak buat apa dia buat kan? Dia berasa nak kejin, so dia kejin. Ikut suka dia. Dia berasa nak tegur orang, dia tegur. Ni Arab kampungnya. Tapi kalau ayam kampung sedap. Arab kampung ni dia hati kering, pedalaman. Jadi dia masuk masjid, dia kencing dalam masjid. Ni kan gangster lah. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi, maka para sahabat pun bangun nak pukul dia. Kan? Dia pun bangun lah, nak pukul ke, nak tarik ke, nak tolak dia ke, nak tarik telinga ke, nak tarik rambut ke. Bangun. Marah kan? Lepas tu pakat duk jengkah dia. Liyaqa'u fihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Nabi kata biar dia. Biar dia. Sampai dia habis kencing dia. Tengok kebijaksanaan Nabi SAW. Kalau Nabi biar sahabat pergi tarik dia, selerak habis dia kencing. Silap-silap masuk dalam mulut dia bah. Kena baju kau tu, kena baju kawan ni, habis selerak dalam masjid tu. Jadi bila Nabi biar dia kencing tentu ya. Dia yang kencing tu tak selerak sana sini kan. Nabi kata da'uhu wa ariqu ala baulihi sijlan min ma'in. Ambil air sebaldi, satu bekas air, siram atas dia untuk hilangkan sifat dia, warna, bau dan rasa. Tapi takkan orang nak rasa kot. Agak-agak lah. Kan? Air yang banyak itu dia menghilangkan sifat najis, maka tak najis lah. Tak adalah kenajisan tu. Au zanuban min ma'in. Maknanya perawi ni disyak lah, sama ada Nabi kata sijlan au zanuban. Perkataan seerti lah, makna sopa. Kalau kita apa nama baldi ataupun apa benda kan, tak kisahlah tong air ke apa ke, gayung ke, gitu. Kemudian Nabi kata fa inna ma bu'ithu muyassirin. Hanya sahaja kamu semua ini kan dibangkitkan, diutuskan untuk mempermudahkan. Jadi kita bagi mudah urusan orang lah, jangan menjadi payah. Setengah tu dia punya lah payah kan. Ikut protokol sangat, payah. Benda senang lah, simple lah, tapi dia bagi jadi payah. Tak tahulah, mungkin banyak-banyak sebab kan. Jadi payah tu nak suruh orang sejolok ke apa ke, bagi jadi lembut, suruh ke bawah meja ke kan, mudah urusan. Mungkin tu kan. Tidak dia buat payah lambat ni not good kan. Suruh kat dia secekak satu beg kan, not biru, Allah kan, buat kerja tak ada seminit siap. Tidak kau ni tak boleh pakcik ni tak boleh ni, pakcik kena beratok balik belakang. Ada orang tua tu pinpat tu dia kan,
Mentor sebiji ya, siap bola poket dah. Mai pagi daripada pagi pukul 3 tak siap lagi. Lampu berat sebelah tak nyala. Ni saya tukar lah ni boleh lah ni. Ni ada lampu poket mentor ni. Tak boleh je. Jadi kena belakang tu. Pukul berapa sampai saya tanya? Pukul 9 pagi tadi. Ni pukul 3 dah. Duk dah beratok dah tadi. Sampai dah sana ni. Tapi pasal sebiji mentor lah. Oh lagu tu lah. Mana buat macam mana dia kata? Ni beratok sampai tak ni. Pukul 3. Mentor sebiji. Benda mudah jadi payah. Ni cerita berlaku depan mata kita ni kan. Nak kata apa? Sebenarnya cerita apa? Tak tahu cerita apa. Fikir sendiri. Ada dia. Dia menyusahkan orang. Allah Ta'ala susahkan dia. Dunia akhirat susah. Ni. Baik. Kemudian satu riwayat kata, orang Arab ni saat ni kan, bila Nabi dia tengok Nabi SAW perangai macam tu, Nabi kata walam tub'atsu mu'assirin, kamu bukan dibangkitkan, diutus untuk bagi jadi payah, bukan bagi untuk jadi susah orang, kamu nak kena bagi mudah orang. Jadi nanti Arab Badui tadi lepas sembahyang dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati orang selain kami. Depa ni jangan rahmati depa. Kan? Aku dengan Muhammad saja rahmat. Nabi kata Nabi tegur jugalah, Nabi ajar juga. Tu sampai macam tu kan, terkesannya akhlak Nabi SAW dalam diri dia. Sampai macam tu. Ada dia. Kemudian jadi hadis menjelaskan tentang keuzuran lah dengan kejahilan. Orang tu kalau dia buat salah jahil tak apa. Kan? Dia tak tahu, dia ingat benda tu betul, dia buat. Tapi kita tahu ni, kita kena tegur dia. Contohnya budak-budak muda yang rajin sembahyang kan, pakai seluar cawat pendek, t-shirt pendek kan, bila rukuk nampak punggung dia, nampak aurat dia. Sembahyang rajin, lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat pula, Allah, takkan kita nak pergi sepak punggung dia? Panggil elok lah, nak sembang sikit boleh tak? Mula-mula tanya dah makasih belum? Awak pakcik nak belanja? Dah kedai tak ada sini bak dia, ni masjid. Sembang sikit lah. Tadi sembahyang tadi pasal tak? Nah, nampak aurat tu. Tak sah solat, kita nak solat kena tutup aurat solat ni. Ya. Syarat sah solat ni kena tutup aurat. Nah, Melayu memang tak ada pakaian dah. Ya. Tutup aurat. Jadi maknanya kena pakai elok nak sembahyang. Kalau gamak tak ada kain belekat, ambil kain sejadah, buat kain samping. Saya tak ada lah baju ni nak sembahyang juga ni. Tu ambil kain sejadah tu, buat kain samping, gulung. Ataupun ambil kain belekat saya pakai seluar dalam, tapi seluar pendek lah. Ya. Seluar saya sampai ke lutut lah. Pakai kain belekat saya sembahyang. Kesian ke dia bawah, ramai kan? Budak-budak muda. Orang tua tak buat perangai lagu tu, sebab dia tak pakai lagu tu dah, orang tua. Kan, dia pakai seluar getah. Kan, baju pun besar. Kan. Tu dia. Jadi, maknanya kita kena nasihat, kena ajar, bagi tahu. Tapi kadang-kadang kita tak ada bagi tahu, dia tak ada dah no. Kita saya nak tegur budak ni kan, bagi salam tak ada dah. Tak apa, kita niat nak tegur lah. Tapi nak cerita kata kejahilan itu maknanya diberi kemaafan lah selama mana kan, dia ni boleh diajar ataupun dia ni sedang belajar. Macam kita belajar kan, belajar, tapi ada benda yang kita tak tahu. Jadi maknanya kita belajar satu masa sampai waktu baru kita tahu. Dia ada keuzuran lah. Ada dia. Dan hadis memerintahkan kita supaya mengajar pada orang yang tak tahu. Si orang silap. Kadang-kadang imam pun silap. Baca Qur'an nazilah pun tak betul. Wa sallit alaihim kalban min kilabi. Okay.
Orang baca wasallitu alaihim kalban min kilabika kan, ataupun kilabik, bunyi tu. Tapi dia dengar daripada awal sampai ni mula hafal, dia hafal hak tu kot. Kalban min kilabi, anjing daripada anjing-anjing saya. Tapi maknanya tentang perkataan anjing, kalb tu maksud dia orang Arab sebut. Singa pun boleh kita kalb juga, tak sebenarnya kalb tu anjing, dia haiwan muftarish. Macam kisah ni lah, Lahab bin Abi Lahab. Lahab bin Abi Lahab ni, dia maki-maki Nabi. Nabi doa, wasallit alaihi kalban min kilabik, min kalbika. Dan itulah lebih kurang riwayat dia. Jadi dalam satu perjalanan kan, dia pergi berniaga ke Syam. Dia kata kawan-kawan, dia pun berhenti berehat. Dia kata kawan dia, aku takut doa Muhammad. Takut doa Muhammad. Dia kata tak apa, kami jaga. Duduk tengah-tengah, kami jaga keliling. Sekali lagi singa main terkam dia. Singa bawa pergi tak mana tak tahu. Doa Nabi makbul. Lahab bin Abi Lahab, sepupu dia, sepupu Nabi SAW. Itu. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Anasin, daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru, bagilah mudah dan jangan bagi jadi payah. Wa basyiru, dan sampailah khabar gembira, sebarkanlah khabar-khabar gembira ni, kan? Khabar-khabar yang boleh menyenangkan hati kita, hati kawan-kawan kita, hati orang-orang Islam, kan? Bila kita tahu dah berita Allah Ta'ala datangkan bantuan bala tentera terhadap orang kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, dengan dihancurkan tank-tank Israel ni kan. Depa ni kena macam-macam, Tuhan bagi kat depa. Ada depa tahu apa? Lalat panang pasiak apa? Mai duk gigit depa kan, jadi penyakit dan sebagainya. Penyakit kulit. Dan berapa ribu orang jadi OKU buat Israel ni kan. Jadi maknanya kita sebarkan khabar gembira. Kita duk tunggu ni berita bagus apa. Kita duk dengar, kita nak dengar berita gembira tu ya. Kita ni hari-hari nak dengar berita gembira apa Tuhan buat dekat Israel tadi yang duk bunuh orang Islam. Kita nak dengar kemenangan bagi orang Islam. Membenci mujahidin ataupun tentera Islam adalah kekufuran, kufur. Ini dia. Tambah duk tolong pula Israel. Ada sebahagian kan negara umat Islam duk pergi hantar bantuan ke Israel. Ini kufur lah. Perbuatan tu kufur lah, bukan kufur kita mengkafirkan individu, tapi perbuatan kufur lah. Wa basyiru wa la tunaffiru, jangan duk sebarkan berita-berita yang tak baik lah, yang boleh menyakitkan hati orang dan sebagainya kan. Itu, jangan bagi jadi orang lari daripada Islam dan sebagainya. Jadi kalau kita sampaikan khabar gembira kepada kaum muslimin, maknanya kita dapat pahala kerana menggembirakan orang Islam. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuhramir rifqa yuhrami al-khaira kullahu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang diharamkan bagi dia sifat kelembutan, dia ni jenis orang hati keras. Tak erti nak berlembut, tak ada kelembutan pada dia. Kalau orang ni Nabi kata diharamkan bagi dia sifat kelembutan, dia tak ada dalam diri dia sifat kelembutan, maka segala kebaikan tak ada dalam diri dia. Ya? Yuhramu al-khair kullahu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis pendek-pendek ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Seorang lelaki dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat pada saya. Berilah nasihat pada saya. Berilah pesanan kebaikan pada saya. Qala la taghdab. Nabi kata jangan marah. Itu ya.
Dan dia ulang banyak kali. Faraddada miraran, dia ulang lagi. Nabi kata jangan marah. Dia tanya lagi. Nabi kata jangan marah. Maknanya Nabi SAW tahu perangai dia. Jadi sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Kan? Orang yang pemarah. Bahaya sifat marah ni bahaya kan? Bawa pada bunuh orang lah. Sikit punya hal lah. Tak ada apa. Kan? Angkat tayar basikal depan dia, dia langgar. Naik basikal kan, angkat tayar. Kan? Oh. Tayar basikal. Dia marah. Dia langgar kau tu mati. Ni perangai apa? Perangai marah. Ini marah. Tambah pula orang tu, orang tu apa? Provok dia kan? Buat provokasi dia. Kan? Potong kau tu bagi horn. Dia potong balik tunjuk penumbuk. Kau tu potong balik tunjuk parang. Dia potong balik tunjuk pistol. Dia tembak terus. Jadi marahnya sedar. Cuba kalau orang marah pula kita tunjuk lambang apa? Lambang apa kata? Peace. Kan? Lambang apa dia panggil apa? Ni, perdamaian. Tunjuk dia kan. Mana tu jadi mana tahu kita ni minta maaf. Ataupun kita buat macam tu dia. Tunjuk jangan tunjuk macam tu. Macam tu salah. Dia marah tunjuk macam tu kan. Tapi dia kata perli dia pula. Tu saya tunjuk apalah. Diam sudah. Tunjuk lagi orang silap faham pula kan. Jadi gaduh. Lah kali jadi mati ya bunuh macam tu. Lepas tu pula bila dah bunuh orang dia menyesal lah pula. Marah dekat orang pun kita menyesal, tambah bunuh orang. Lagi menyesal. Tapi menyesal masa tu tak guna lah. Kalau ikut hukum nyawa kita pula lah kena ambil. Tu cerita dia. Bahaya. Marah ni bahaya. Sebab tu Nabi kata jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Mana ingat betul-betul lah jangan marah. Pendek lah Nabi wasiat kat dia. Jangan marah. Kenapa? Al-ghadabu jamratun yulqiha syaitan fi qalbil insan. Kerana sifat marah tu jamrah, bara yang dicampakkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Ni. Jadi maknanya bila marah kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan? Kemudian segera berwudu. Supaya hilang waswas syaitan tadi. Bisikkan jahat syaitan tu hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila bang. Jadi manusia ni bila dia tengah marah dia kena buat perkara-perkara yang boleh redamkan marah dia. Dia kena buat perkara-perkara yang boleh hilangkan marah dia. Apa? Telan budu secawan kau juru. Ataupun sampai belacan sampai apa kan? Nak marah sangat kan? Nak bagi hilang marah dia buat benda yang boleh bagi hilang marah lah. Takkan hantuk pula kat dinding. Ambil cili segenggam bola mulut kunyah. Tengok kan? Kalau kita hebat sangat lah. Kalau nak marah ke orang kan, makan cili pun tak tahan. Merah telinga-telinga. Tu dia. Buatlah apa yang kita boleh buat untuk hilangkan marah tadi. Ataupun terjun dalam swimming pool, jerit kuat-kuat. Kalau ada swimming pool. Tak ada kolah dalam rumah, masuk dalam kolah separuh badan. Ataupun masuk satu badan sekali selam dalam tu. Berjerit kuat-kuat dalam tu. Hilangkan stres kan. Marah tadi. Buatlah apa pun kalau boleh buat. Ataupun pergi tinggal tempat tu, jangan duduk situ. Duduk situ. Ini kita boleh cakap masa kita tak marah lah. Masa kita marah tengok, tahulah macam mana. Kan? Tahulah masa tu. Hak kita duduk baca, kita duduk hafal, kita duduk ingat ni, hilang habis. Dia jadi kelabu asap habis dah. Kan? Kecuali Allah Ta'ala nak jaga kita. Kan? Kita boleh sabar. Boleh tahan. Biar terkencing dan seluang tak apa daripada kita marah ke orang. Kan? Tahan marah sampai terkencing dan seluang. Ikut suka. Tak tahulah cikgu. Kot lah mana tahu. Dia sampai nak geram tak tahan lah ni. Biasa terkecil dah seluar ni takut. Marah dia tak jadi. Tapi mana nak tahu. Dia geram sangat. Ada dia. Jangan dia duduk pergi panjang.
Jangan duk bagi panjang dalam hati ni, duk fikir kan. Duk fikir tak bagus. Tu yang had dendam. Hari ni tak selesai lagi, esok jumpa. Buat lagi. Jadi gitulah. Bahaya, marah ni bahaya. Kemudian wa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan al-ihsan, berbuat baik di atas segala sesuatu. Buat baik pada makhluk tadi. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu semua bunuh, maka pereloklah pembunuhan itu. Kan? Kalau kita nak sembelih haiwan, elok-elok sembelih, pisau pergi tajam elok. Sebab tu tak boleh sembelih dengan kuku, tak sah. Mana tahu orang simpan kuku panjang, dia guna untuk sembelih ayam kuku dia. Mana boleh? Haram. Sembelih dengan pisau yang tajam. Sembelih tu maknanya dia tayang depan kawan-kawan dia. Kan? Tunjuk, pisau, tengok. Sekali apa je giliak pula. Apa tengok? Tak boleh. Nabi kata fa'ahsin, wajib, pergi elok. Kan? Nak menganiaya dia pun tak boleh, haram. Kalau nak menganiaya haiwan pun haram, manusia lagi lah. Haram kan? Ini dia. Wa idza dhabhtum, apabila kamu menyembelih. Masa kalau kamu nak hukum bunuh orang, hukum elok lah. Hukum bunuh paling elok ni guna parang tajam, pedang tajam. Itu hukum bunuh paling cantik punya. Sap sekali lah. Tak sakit dah. Macam kita lah, kita pisau tajam kan, kadang-kadang tak berasa betul ya, tengok berdarah. Tajam sangat pisau. Tapi sakit-sakit lah, kita rasa lah pedih tu. Sebab dia hantar isyarat sana lambat sikit. Jadi maknanya bila pancung ni kan, sekali ya, putus urat ni, tak ada lah isyarat nak hantar kotak dah, tak ada lah. Tapi kalau hukum gantung tengok, kan? Siapa cerita kat saya hukum gantung ni kan? Gantung tu macam mana, dia jerut batang pisang tu kan, jerut tu, dia terkulai kan. Tapi sementara nak mati tu, gantung tadi kan, memang teramat menyakitkan lah. Sebab tu maknanya hukum dalam Islam ni pancung, nampak macam ngeri kan, gantung lagi ngeri. Pancung ni putus kepala lah, habis lah. Pernah tengok hukuman pancung kan? Tak ada? Tengok di YouTube lah. Ada. Dalam YouTube mak ayah kita tak ada. Tengok hukuman pancung, dia tunjuk sekali dia tak putus kepala. Hukuman ni mana ditunjukkan di khalayak, bukan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Untuk pengajaran. Ini orang tengok mayat dah keluar kan, tak ada pengajaran. Jadi hak Islam tu yang terbaik. Wa idza sabahtum fa ahsinu adh-dhibha, bila sembelih elok, sembelih bagi elok lah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, Nabi kata sallallahu. Adalah seseorang kamu dia tajamkan pisau dia untuk sembelih tadi. Wal yurih dhabihatahu, cepatlah dia rehatkan sembelihan dia. Sebab tu bila sembelih lembu tak boleh ikat batang kaki tu. Sebatang kaki dia pun lepas. Hak mana? Hak depan tu kan, sebelah tu. Ikat 3 ya, satu lagi lepas. Lepas hak pegang hak tu. Dia punya tendangan kuat belah depan ke belakang? Belakang. Dia planking entah masuk ICU. Main. Dia kalau dia agresif kan, dia angkat 2 kaki dia tu, bubuh kat dada. Mati boleh. Lembu kan. Tapak kaki dia keras. Jangan main-main. Jadi maknanya fal yurih dhabihatahu, maknanya sebab mana kena buka. Kalau ikat pun kena buka tali dia tadi bahagian depan lah. Kaki dia bahagian depan tu sebatang, supaya dia kayuh nak keluar nyawa dia. Sebab tu dia rehat. Wal yurih
Dhabihatahu, dia rehatkan sembelihan dia. Biar dia keluar nyawa elok ni. Ikat, cengkam habis. Bubuh pula kayu apa? Tiga kali apa kayu? 3 kali 2. Lepas tu duduk 12 orang pula atas belakang dia. Lembu tu besar lengan kan, sana pun. Tulang teragah. Lembu korban. Kalau lembu kena kahwin besar sikit. Tapi lembu korban ni biasa tu nampak tulang lah. Pasal apa dia berkata tulang sedap, buat sup. Ni. Orang lembu korban cari harga gemuk-gemuk. Kita bayar mahal tengok harga lemuk, harga gemuk polisi kan. Dia tengok mana ni tulang belakang ni. Dia berkata masa mula-mula beli gemuk. Tapi dah kita belah dia kurus kan. Sebab apa? Sebab dia takut nak mati. Pandai. Ni. Tak lalu makan. Ternyata nak mati tak lalu makan. Tu yang jadi tulang dia berkata. Tak apalah kita boleh buat sup. Ni. Baik. Mana kita share sini, min irahati dhabihah an tada'a ar-rijl 'ala ar-raqabah. Kan? Letak kaki pijak tadi kan dekat dia punya bahagian tepi dia tu. Thumma tada'u al-qawa'im tataharrak. Kemudian nanti biarkan al-qawa'im kaki dia tadi boleh bergeraklah ketika dia nak mati. Memudahkan bagi dia untuk mati. Dan bila dia bergerak banyak, darah dia keluar cepat. Kan? Dia bergerak banyak kaki di depan tu kan. Darah dia keluar cepat dan dia cepat matilah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Rasulullah SAW tidak diberi pilihan antara dua perkara melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah antara keduanya. Ma lam yakun ithman, selama mana tidak dosalah. Fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu. Kalau benda tu dosa, Nabi adalah manusia yang paling jauh daripada melakukannya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qat. Nabi tak pernah menuntut bela untuk diri dia. Dia buat Nabi macam-macam kan. Dia apa? Baling batu dekat Nabi SAW. Nabi tak pernah menuntut bela. Macam kisah di Taif tu kan. Malaikat bukit mari dia offer kat Nabi SAW nak bunuh habis pokok Taif tu. Kalau Nabi nak tuntut bela lah, Nabi kata okey lah kan. Lala tu juga dia buat kan, lunyai habis pokok tu. Jadi Nabi kata tak kan? Bukan dia untuk diri dia. Dia tak, dia sayang dekat umat dia sayang pada manusia. Nabi SAW. Illa an tuntahaka hurmatullah, melainkan apabila ada orang buat benda yang melanggar larangan Allah Ta'ala. Contohnya macam hukuman rejam kan. Hukuman rejam dengan batu sampai mati ni kan. Oi, tengok orang mati depan mata kita, dibaling batu. Batu bukan boleh batu besar-besar ni. Tak boleh. Batu-batu kerikil kecil-kecil tu ya. Baling sampai mati. Bukan. Bukan batu jenis besar tu. Daripada batu tu biar ambil hak apa nama tu, hak apa? Kapal korek apa nama panggil apa? JCB. Ambil tu hentak tu. Angkat beri kan sekali dah batu-batu kecil ni. Supaya depa rasa azab dunia tadi kan. Bila kena azab dunia, akhirat tak kena dah. Ya. Macam tu. Jadi Nabi SAW laksanakan perkara tu. Tak boleh pula ada rasa kesian. Kalau ada kesian dalam hati kita, berdosa pula. Macam mana? Itu dia. Jadi kalau ada orang buat benda-benda tadi, mana yang mendatangkan hukum hudud, macam potong tangan bukan? Fayantaqima lillahi ta'ala, maka Nabi akan buat kerana Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar atau biman tahrumu 'alaihi an-nar.
Nabi kata, maukah kamu semua aku cerita kat kamu orang yang neraka tu haram atas dia. Dia tak akan masuk neraka. Kan? Neraka tu haram ke atas dia, ataupun Nabi kata biman tahrumu alaihi nar. Manusia rawi ini lafaz dia makna sama. Atau dengan orang yang haram ke atasnya oleh neraka. Neraka tak akan bakar dia lah. Nabi kata tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Ya? Neraka itu haram ke atas orang yang dia ni dekat daripada manusia. Orang suka dia. Muhabbabun ilaihim. Manusia, orang semua suka dia. Tak ada orang benci ke dia. Orang sayang ke dia. Kenapa? Kerana dia ni muamalah dia bagus. Akhlak dia, adab dia. Orang tengok dia semua orang suka. Kan? Jadi dia ni bagus kan. Jadi orang ni tak akan disambang oleh api neraka. Syarat dia Muslim lah. Kan? Dia Muslim. Jadi orang tengok dia, orang suka dia. Ini cerita pasal kelebihan berakhlak mulia lah. Ada dia. Hayyin, layyin, sahal. Dia ni orang yang jenis tak kisah. Kemudian layyin, jenis memang lembut. Jenis tak erti marah korang. Memang tak marah korang. Buatlah macam mana dia tak marah. Kalau tegur elok-elok. Sambil dia senyum. Kan? Dan memang orang jenis mudah sangat. Mudah sangat. Masuk bab baru, babul afwi wal i'radi 'anil jahilin. Bab memberi kemaafan dan berpaling daripada orang-orang jahil. Habis dia, ada masa lagi Din? 2 minit. Ingat 2 minit, 2 minit baik tak payah. Ingat 7 minit payah ha. Kan? Okey. Bab yang ke-75, babul afwi wal i'radi 'anil jahilin. Memberi maaf dan berpaling daripada orang-orang jahil. Berpaling maksudnya buat tak tahu. Buat tak kisah pergi dia jahil tak tahu. Dia tak tahu pergi kat dia. Itu dia panggil apa? Al-i'rad anil jahilin. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah kemaafan. Suruhlah dengan kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 85 Allah kata fasfahis safhal jamil. Maksudnya berikanlah kemaafan dengan kemaafan yang baiklah. As-safh macam inilah, as-safh. Kan? Begitu. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 22 wal ya'fu, naklah mereka beri maaf, wal yasfahu. Asal musafahah ni macam ni. Bersalaman. Asal mana? Musafahah, bersalaman. Asal mana dia? Wal yasfahu, tak apalah. Macam itulah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu semua suka bahawa Allah Ta'ala ampunkan bagi kamu? Jadi kita maafkan orang, Allah akan maaf kita. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memberi kemaafan kepada manusia dan Allah sukakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah kata, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya orang yang bersabar dan memberi maaf, keampunan, inna dzalika, sebenarnya demikian itu termasuk di kalangan azmil umur, perkara yang susah, yang payah tadi kan. Maknanya bila kita boleh buat, pahala dia besar. Sabar, beri kemaafan, pahala besar. Sebab susah nak buat. Dia bila benda susah nak buat ni, pahala dia jadi besar. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Balasan tengok macam mana kita kena uji lah. Berat ujian, pahala besar. Gitu. Jadi hadis yang pertama dalam bab ni, hadis ni panjang. Kita baca terjemah ajalah. Kan? InsyaAllah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata apa? Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud? Dia kata, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak hari yang paling berat ke atas engkau lebih pada hari perang Uhud? Sebab perang Uhud ni berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luka kan?
Lepas tu pak saudara dia pula yang dia sayang tadi kena bunuh, bukan bunuh macam tu pula. Kan? Dicincang apa semua, dia kerat sana, kerat sini kan. Oh ni. Ada tak hari lain yang sebelum tu yang lagi teruk pada hari Uhud? Qalat, Nabi sallallahu kata, qala laqad laqitu min qaumiki. Nabi sallallahu, aku telah menemuinya daripada kaummu, daripada kaum Quraisy. Ya. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan dia kata benda yang paling berat dia, perkara yang paling berat yang aku dapati, yang aku rasa daripada depa tadi, daripada kaummu, idza aradtu, dia kata yaumal aqabah, pada hari al-aqabah. Ya, hari di al-aqabah, idza aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ketika aku pergi kepada Ibnu Abdi Yalil, kabilah tu lah, satu kabilah, satu kumpulan yang diketuai oleh Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi ajak dia pada Islam. Falam yujibni ila ma aradtu, dia tak terima aku ajak dia pada Islam, tapi dia tak terima. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Hari ni Nabi tak cerita hak Nabi kena paling batu tu, belah dia lain, tapi cerita yang sama, cerita ni juga. Tapi dalam ni tak sebut yang Nabi kena baling batu sebab darah-darah tu kan. Ni riwayat ni, riwayat lain. Jadi Nabi kata bila dah macam tu, Nabi lari, dia kata wa ana fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, aku ni berlari dalam keadaan sedih yang amat sangat. Ya? Sampai macam tak sedar lah. Masa tu Nabi dengan Zaid Zaid bin Harithah. Falam astafi, aku tak sedar, Nabi kata berlari sampai tak sedar ni. Lari lah, jalan tak sedar. Aku tak sedar illa wa ana biqarni tha'alib, bila sampai aku berada di qarni tha'alib baru aku sedar. Wah, dalam keadaan sedih amat sangat tadi kan. Farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepala aku. Maksudnya aku dongak ke atas. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, tiba-tiba aku ada awan yang menutupiku, awan di atasku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril alaihi salam, maka aku tengok di atas tadi rupanya di situ ada Jibril alaihi salam. Fanadani, maka Jibril pun memanggilku. Faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaik. Kata Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, sesungguhnya telah diutuskan kepada kamu malaikat bukit, malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, untuk kau perintahkan dia apa yang kau nak lakukan kepada mereka, kau suruh ya. Fanadani malakul jibal, maka malaikat bukit pun panggil aku. Fasallama alayya, dia bagi salam ke aku. Thumma qala ya Muhammad, kemudian dia kata, hai Muhammad SAW, inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Wa ma, dia kata wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung ni. Wa qad ba'athani rabbi ilaika, Tuhanku telah hantarku kepadamu. Lita'murani bi amrika, supaya engkau suruh aku apa yang kau kehendaki. Fama syi'ta, apa yang kau inginkan? Nak apa? In syi'ta, kalau engkau mau, atbaqtu alaihimul akhsyabain, aku himpit mereka dengan dua gunung. Kalau mau. Kata ya. Kan? Boleh? Okey. Alright. Kan? Jalan lah. Tengok. Faqala Nabi SAW, Nabi kata apa? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim, bahkan aku harapkan daripada Allah Ta'ala bahawa Allah keluarkan daripada sulbi-sulbi mereka may ya'budullaha wa'dahu la yusyriku bihi syai'an, orang yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala saja, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Akhirnya kan, lepas tu pekat jadi Islam lah kau. Ni cuba Nabi kata ya. Kan, sebab Nabi datang bukan untuk menghapuskan manusia. Kalau ya ke, Nabi kata ya bukan dekat puak-puak di Taif, Rom Persia habis-habis. Tentera Rom ke, tentera Persia, kerajaan Persia, kerajaan Rom ke, Nabi doa ya Allah binasakan kerajaan Rom. Lala tu binasakan kerajaan Persia. Jadi siapa nak masuk Islam? Kan? Semua binasa.
Nabi nak kan hidayah. Rahmah Nabi tadi adalah hidayah untuk manusia. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kita sampai di sini. Hadis ni ketika Nabi ke Taif lah. Kan Nabi pergi Taif dengan Zaid bin Harisah. Ketika Nabi ajak mereka pada Islam, mereka tak terima. Bukan tak terima, mereka suruh budak-budak, hamba-hamba ni baling batu. Kejar Nabi SAW, kejar baling batu. Kan? Luka-luka, berdarah-darah. Kan? Zaid bin Harisah duduk tahan Nabi SAW, dia duduk defend kan. Dia pun kena juga. Itulah dia. Cerita panjang lah sejarah kan. Yang balik tu juga yang turun surah jin semua kan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Pi ajak manusia tak beriman, jin beriman. Dia pun lalu tengok kan. Dia pun dengar Nabi sembahyang baca Quran, dia pun beriman. Pun balik kampung dia dakwah pula. Itulah dia. Kita nak dakwah jin guna kita tak nampak dia apa. Sembang seorang-seorang. Mana tahu jin ada ke tak itu. Aku sedang dakwah jin. Nampak jin tak? Dia pun tak nampak. Aku tak nampak dia lah. Tapi dia pun nampak aku. Baik hampir dakwah orang pada dakwah jin. Bukan nampak jin pun. Jin ni pun mungkin ada ustaz dia pun sendiri. Ataupun dia pun pergi kelas mana-mana kan. Kita pun tak tahu. Mungkin dalam kelas kita pun ada duduk sila ke apa kan. Duduk atas kepala kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita sampai sini lah. Tanda itulah. Ada soalan tak? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته